suruh dia balik. Dan ni apa ni? Perempuan. Suruh dia balik segera. Kalau dia tak balik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Sofia Nur Solihatun dalam perkembangan berita jenayah terkini 999. Saudara, aktiviti penjualan barangan tiruan berjenama atau klon dilihat semakin meruncing. Lebih mengejutkan, rumah kediaman milik keluarganya sendiri sanggup dijadikan tempat penyimpanan barang sebelum diperdagangkan menerusi dalam talian. Malah apabila diserbu, keluarganya sendiri dipergunakan untuk berdepan pihak berkuasa. Serbuan ke atas 3 buah lokasi panas ini dijalankan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Terengganu membabitkan pemilik yang sama. Saksikan laporan Lubuk Jenama Klon bersama wartawan Haziq Hamid. Mengimport barangan klon demi mendapatkan keuntungan. Penjualan melalui medium online, kualiti diukur berdasarkan harga yang ditawarkan. Tanpa disedari, pendapatan si penjual hampir mencecah 4 angka. Strategi operasi telah ditetapkan dengan kekuatan seramai 26 pegawai serta anggota daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Negeri Terengganu. Menerusi laporan daripada pemilik cap dagang berdaftar, beberapa sasaran lokasi berlainan telah dikesan sebagai markas urus niaga barangan tiruan berjenama. Bermula jam 12.30 hari, serbuan mensasarkan sebuah rumah kediaman yang dipercayai dihuni dalang utama penjualan jenama klon di sekitar Kuala Terengganu. pakai tudung. Okey, pakai tudung kita tunggu kat depan. Kat depan pakai tudung kita tunggu kat depan. Boleh? Pakai tudung kita tunggu kat depan. Buka pintu. Dia lebih. Hari ni kan di mana ni? Tahu tak Ibik ke mana? Ibik lepas pagi je. Kita nak minta masuk dulu cik Boleh Terima banyak cik Tak apa. Ketika serbuan, suspek dipercayai telah menghilangkan diri sebelum kehadiran pihak berkuasa. Keluarganya turut mendakwa suspek gagal dihubungi sejak awal pagi. Serbuan pihak KPDN-HEP telah membawa kepada pembongkaran kegiatan tidak beretika ini apabila puluhan kotak berisi kasut tiruan berjenama ditemukan di bilik suspek. Pakcik boleh tak hubungi suruh dia balik? Dan ni apa ni? Perempuan hubung. Suruh dia balik segera. Kalau dia tak balik, kita Hasil pemeriksaan, rumah kediaman 2 tingkat ini disyaki menjadi antara lokasi transit bagi barangan tiruan sebelum membuat penghantaran kepada pelanggan. Seorang daripada ahli keluarga dilihat tidak berpuas hati dan seolah-olah tidak menyedari kegiatan yang dilakukan oleh abangnya. Saya ulang alik. Ini kita bukan kadang gini je kita lalui. Banyak kadang pada ni kita lalui. Kita nak tolong ni. Kita nak tolong ni. Abang awak tu tak nak jadi kerja sama. Kalau abang awak kerja sama pun dah cerita. Tak ada. Memang mak ayah saya bagi ke? Dia bagi sama dia balik. Kesal-kesal je. Dia balik je. Dia kata macam mana polis dia kata cik. Apa nak tahan ni? Dia nak exam. Betul sekarang ni. Sekarang ni kalau cik nak jangan ambil ayah saya dengan ambil saya. Sebab mak ayah saya ni. Ayah saya macam mana, mak saya macam mana.
Betul, kita faham sekarang ni kita sekarang nak kerjasama dengan abang awak je dulu. Kalau abang awak di sini, selesai masalah. Kita ni pun tak boleh. Bukannya kita nak akad ke menak ni ke apa ke ni. Kalau abang saya tak boleh. Bukannya kita nak akad ke menak ni ke apa ke ni. Kalau abang saya tak abang Ciko tak boleh, tak boleh macam Ciko. Okey, kalau saya tengok macam tu, saya minta kata kat saya dengan ayah saya. Tak, saya tak faham. Ada risau. Saya exam. Ya, kita faham. Mak ayah saya memang. Ya, kita faham. Susulan itu, pihak KPDN HEP turut menyerbu 2 premis berlainan yang dipercayai milik suspek. Dokumen yang mau cari pasal apa nama? Satu mata. Halo, kita terima. Halo, kita terima. Timur pun ada di kawasan target. Serbuan terakhir mensasarkan sebuah rumah kedai di sekitar Kuala Nerus yang dijadikan sebagai stor penyimpanan barangan tiruan. Berpaksikan 3 lokasi, kegiatan menjual barangan tiruan ini dipercayai berkecimpung sejak tahun 2018 hingga kini. Dan individu ini mendapat keuntungan lebih RM1,000 dalam tempoh sehari. So yang ni kalau ikut grade yang tiruan punya ni grade rendah lah. Macam tadi kita pergi dekat butik tadi ada grade yang tinggi. Grade tinggi dia exactly lebih kurang sama dengan siap ada CJ dalam tu, siap ada resit pembelian. Di kedai dia. Di kedai tadi kita masuk kedai dia. Dia butik dia lah. So, yang ini harga market orang jual lah RM60, RM80 lah. Hasil siasatan mendapati setiap barangan tiruan yang dijual mampu menghasilkan peratusan keuntungan berlipat kali ganda walaupun kualitinya diabaikan. Menurut pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Terengganu, Sahrudin Mohamad Kia, sebanyak 1,713 unit barangan yang terdiri daripada kasut jenama klon berjaya dirampas. Kesemua barang rampasan dianggarkan bernilai lebih RM100,000. Aktiviti ataupun tindakan ini adalah merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 102/1 Akta Cap Dagangan 2019, iaitu mana-mana orang yang mengimport atau menjual atau menawarkan atau mendedahkan atau mempunyai dalam milikan, jagaan atau kawalannya bagi maksud perdagangan atau penghilangan apa-apa barang yang cap dagangan dipakaikan dengan salah. Kes yang terbesar bagi tahun ini di negeri Terengganu. Dan kita banyak sebenarnya menerima aduan-aduan dari sudut barangan dan sebagainya yang menerima tidak seperti mana yang telah dijanjikan. Jadi sebab itulah kita nasihatkan supaya dapatkanlah barang-barang yang daripada barang yang asli, bukan barang yang tiruan. Susulan daripada operasi ini, suspek telah menyerah diri di Ibu Pejabat KPDN HEP Terengganu pada keesokan harinya. Haziq Hamid, 999. Penemuan mayat di Jalan Bangsar baru-baru ini mengejutkan pelbagai pihak. Susulan itu, pihak polis terpaksa menutup laluan dari arah KL Central ke Abdullah Hukum pada jam 7.20 pagi untuk siasatan lokasi. Wartawan saya Zara Ayi bertemu Ketua Polis Daerah Brickfields, ACP Anwar Omar untuk perincian kes ini. 19 November jam 5.38 pagi.
Seorang lelaki warga asing ditemui terbaring berlumuran darah di jalan bangsa yang dipercayai menjadi mangsa pembunuhan atau mangsa langgar lari. Menurut Ketua Polis Daerah Brickfield, ACP Anwar Omar, pasukan forensik telah menjalankan siasatan di lokasi kejadian. Okay, berkaitan dengan terjumpanya satu mayat lelaki dan di mana kita telah menjalankan postmortem pada 20 bulan November yang lepas, dan hasil daripada bedah siasat dipercayai pihak forensik telah mengesahkan dia ni kemungkinan besar mungkin dibunuh ataupun dilanggar oleh kenderaan berat. Susulan itu, 999 ke lokasi kejadian untuk mendapatkan perincian kes. Mangsa ditemui oleh seorang lelaki warga tempatan yang secara kebetulan melalui di sekitar kawasan terbabit. Mangsa dilihat terbaring kaku, berlumuran darah serta mengalami kecederaan teruk. Hasil siasatan mendapati mangsa seorang warga asing yang berusia lingkungan umur 25 tahun. Di sekitar kawasan ini, seorang warga asing ditemui berlumuran darah yang dipercayai menjadi mangsa pembunuhan ataupun mangsa langgar lari. Siasatan masih diteruskan. Kita perlu bantuan orang ramai sebab kita sampai sekarang kita belum dapat mengenal pasti siapa kasih mati ini. Dan kita juga sedang meneruskan siasatan untuk mengetahui apakah motif sebenar. Sama ada dia dibunuh ataupun memang dia langgar oleh kenderaan berat, iaitu kesalahan langgar lari. Kemandang kini kita klasifikasikan di bawah Seksyen 302. Kandung kesesaan iaitu kesalahan membunuh. Untuk lakai. Membawa muatan berlebihan dan mengancam keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Itulah tindakan segelintir pemandu lori di sekitar Seberang Jaya dan Seberang Perai yang membimbangkan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Pulau Pinang. Malah, anggota JPJ turut dicabar ketika menjalankan operasi kerana terdapatnya pemandu lori yang sanggup melanggar kenderaan rasmi pasukan mereka semata-mata untuk melepaskan diri daripada dikenakan tindakan. Wartawan Sanjizara Ayin menyertai op lori lebih muatan di Pulau Pinang baru-baru ini. 30 Oktober jam 8 pagi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Pulau Pinang telah melancarkan operasi yang digelar Ops Lebih Muatan di sekitar Seberang Jaya dan Seberang Perai, Pulau Pinang. Tujuan operasi adalah untuk menahan pemandu lori yang membawa muatan berlebihan sehingga mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Operasi yang melibatkan 15 pegawai dan anggota ini turut diketuai penolong pengarah bahagian penguasaan JPJ Negeri Pulau Pinang, Muhammad Nasrun Ali Yasak. Menurutnya, setiap lori yang diarah untuk melalui proses timbang menggunakan alat timbang mudah alih akan dikenakan saman dan notis perintah ke mahkamah sekiranya bacaan berat dengan muatan melebihi 35% itu daripada yang ditetapkan. Lori ni, BDM dia 37 tan. Tapi kami timbang tadi dapat 57 tan. Jadi lebihan dia 20 tan. Jadi kes ni jatuh sebagai kes ni mahkamah. Kan IP tu, keterangan mesti ada sebab saksi pemandu lah. Dia yang buat lori ni. Tujuan dia kita ambil keterangan dia. Lepas tu kita akan dekat dokumen, serah dekat ini kesihatan. Pakai hantar notis kepada pemilik bagi tempoh 14 hari pemilik kena hadir. Dan kita akan ambil keterangan dia. Masa tu kita akan keluarkan notis mahkamah. Kita hantar juga saman kat token. Ni pun saman token juga ni. Baru tak kena. Nah, itu penilaian dia. Kita jaga lagi penjaman ni. Kalau kena arah timbang pemain. Muatan yang timbang ni kilang pernah tahu 40,000 kan. Naik tau bersih. Lori cuma 37. Masa kita simple sini pun dah lebih 3-4,000 Ketika operasi dijalankan, pihak JPJ turut mengesan sebuah lori yang disyaki membawa muatan melebihi syarat yang dibenarkan.
rentetan itu, anggota JPJ bertindak membuka lampu mata arah dan siren bagi mengarahkan pemandu lori untuk memberhentikan kenderaan. Namun, arahan pihak JPJ tidak dihiraukan dan pemandu lori meneruskan perjalanan dengan pemanduan agresif sehingga melanggar cermin sisi kenderaan rasmi JPJ. Pemeriksaan melalui aplikasi JPJ Smart Enforcement Device atau SMED mendapati lesen kenderaan motor dan insurans lori terbabit telah pun tamat tempoh sejak April 2017. Susulan itu, pihak JPJ turut membuat laporan berkaitan kejadian itu di Balai Polis Seberang Perai Tengah untuk tindakan lanjut. Saya menginkuari kenderaan yang disyaki lebih muatan. Kenderaan itu telah kita beri amaran supaya berhenti ke tepi untuk kita mengambil tindakan. Tetapi pemandu tidak mengendahkan. Setelah pemandu tidak mengendahkan, lori tersebut memandu laju dan membawa dalam keadaan berbahaya. Selepas sampai di satu tempat, kenderaan itu hendak masuk di dalam site yang bukan sepatutnya tempat muatan dia. Berlaku di situ pelanggaran. Kenderaan itu melanggar. Di dalam operasi ini, pelbagai cabaran dan risiko yang dialami oleh anggota JPJ dalam melaksanakan tugasan demi menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. 999 turut ke lokasi kejadian untuk mendapatkan perincian lebih lanjut mengenai insiden ini. Sekarang ni kita selepas kita buat nama polis di Balai Polis Perai. Sekarang ni IO Tuan Inspektor Iqmal ni hadir untuk siasat di lokasi kejadian lah. Di sini memang kejadian pagi tadi memang berlaku di sini. Okey. Mana lori lari daripada kawasan kita kejar berapa kilometer tadi daripada Rambak Perai sana tadi, 5 kilometer dia lari masuk ke sini. Pelanggaran berlaku di sini. Okay, sebab kita berhenti di depan satu Honda CR-V, satu lagi sebelah kiri dia. Okey, satu belah kanan. Kerana mungkin dia tak boleh masuk, dia terlanggar. Yang disyaki lori itu kat mana sekarang? Okey, pagi tadi selepas berlaku pertengkaran tadi, selepas pemandu dia ditangkap oleh pihak polis, pemandu lain membawa lori tersebut masuk ke dalam kawasan premis ni lah. Dia daripada pagi tadi. Sekarang kita tak pasti lori itu pada mana sebab dia dalam Bumi Awam kan. Bumi Awam kita tak boleh matikan. Kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjara awam melakukan tugas. Dipukul berkali-kali kerana enggan memberi beg silangnya. Itulah situasi yang dihadapi oleh seorang warga emas kurang upaya ketika disamun di bahu jalan sekitar Lebuh Cina, Georgetown, Pulau Pinang. Walaupun tindakan terdesak suspek itu gagal dan telah melarikan diri, namun akibat pergelutan, mangsa berusia 66 tahun itu terpaksa menanggung kesakitan gara-gara kecederaan di bahagian kepalanya. Tindakan suspek itu berjaya dirakam kamera litar tertutup dan menjadi tular di media sosial dengan lebih 40,000 tontonan. Memukul dan cuba untuk menyamun seorang orang tua kurang upaya. Apa perasaan akak menonton video itu? Perasaan saya macam marah macam tu. Tak sepatutnya lah dia buat macam tu kan. Lagi masa-masa PKPB ni, lagi-lagi kita melihat itu orang tua tak sepatutnya kita buat macam tu. Orang tua yang tak berdaya, OKU kan.
Jadi macam manalah cara dia seorang anak muda kan. Tak sepatutnya dia buat macam tu. Pakcik, kita melihat suspek tu dia memilih mangsa yang paling lemah, seorang orang tua, OKU dan sebagainya. Jadi sebagai seorang bapa, apakah perasaan pakcik? Oh, selepas saya tengok video tu kan, saya sebagai orang tua, saya rasa kan satu perbuatan yang tidak elok lah dia buat kepada orang tua yang sebegitu rupa lah. Apa kalau macam mana sekiranya kalau bapa kita dia buat oleh mereka-mereka yang biadab tu. Menerusi video tular terbabit, dipercayai kedua-dua suspek itu, termasuk seorang penunggang motosikal, terlibat dalam jenayah samun terancang terbabit. Viral 999 bertemu pengamal undang-undang Datuk Muhammad Haziq Pileh untuk mendapatkan pandangan berkenaan tindakan kedua-dua suspek ini dari sudut perundangan. Kalau ada percubaan untuk samun, ada dua seksyen yang mana boleh dikaitkan terhadap kalau dituduh yang orang yang melakukan kesalahan ni, iaitu 1393. 393 ni adalah di mana ada percubaan untuk samun, tetapi samun tu tak menjadi, iaitu barang yang dia tujukan tu untuk curi ke nak samun tu dia tidak dapat percubaan. Tetapi di dalam kes ni adalah pada ketika dia cuba samun tu, dia ada buat pukulan-pukulan terhadap seorang OKU. Ini adalah perbuatan seorang manusia yang tak ada keperimanusiaan, dia pukul. So di dalam keadaan ni saya akan syorkan bahawa seksyen yang patut digunakan iaitu adalah 394, di mana di dalam proses melakukan samun, dia menggunakan kekerasan terhadap mangsanya. Bila ada dua orang, that means dia dah katakan apa ini adalah samun secara berkumpulan. Orang yang bawa motosikal tu pun juga akan disabitkan kerana mereka dah bersubahat, dia dah buat plan bahawa selepas dia dapat barang tu, motosikal akan datang, so dia dah plan. Kerana di bawah seksyen ni 394, hukumannya adalah 20 tahun sehingga 20 tahun ataupun fine ataupun rotan. So di dalam keadaan ni saya tengok umur dia, rotan tidak boleh dikenakan bagi orang yang dah lebih 50 tahun, tetapi dalam ni saya nampak dia orang muda. So orang macam gini patut dituduh di bawah seksyen ni dan jika disabitkan dikenakan penjara dan rotan. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut, ACP Sofian Santong, mangsa merupakan seorang gelandangan yang pernah patah kaki dan mengalami kecederaan di bahagian kepala sebelum disamun kira jam 9.30 pagi. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan kerana cubaan samun dan mendatangkan kecederaan terhadap mangsa. Ambil video lagi ya? Girlfriend ke? Confirm mak ambil video lagi ya? Cuba saya pun nak makan dia. Walaupun pemeriksaan ke atas pemandu di bawah pengaruh alkohol kerap dijalankan oleh pihak berkuasa, namun amalan tidak sihat ini seolah-olah tiada penghujungnya. Justru itu, polis terus bertindak pantas untuk menangani perlakuan tidak bertanggungjawab ini daripada terus berleluasa. Wartawan Iman Syafiq Jamaluddin menyertai op mabuk dijalankan oleh Polis Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. 29 Oktober. 16 anggota dan seorang pegawai dari bahagian siasatan dan penguasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut menjalankan ops mabuk. Operasi diketuai Inspektor Haris Safwan Muhammad. Lelaki warga emas ini antara yang ditahan. Jam berapa you last minum punya? Last minum tadi. Oh, last minum. Last minum 2.53. 12.5 lah. Ada minum campur? Tak. Dia okey saja. Berapa botol you minum? Ada 2 botol. 2 botol.
Dia dah sangkut 253, kita akan test lagi. Kali kedua. Kalau ikutkan tu, kita tengok dia punya kandungan alkohol dia macam ni 253. Hitung untuk ujian saringan saja. Di sana dia akan tentukan dia punya kandungan alkohol dalam darah dia. Berapa dia punya bacaan dia. Lepas tu tak untuk kat sini. Minum kat tempat kerja. Minum kat tempat kerja lah. Tahu ini denda sekarang. Atas sudah pindah tau. Tu datang kenapa bawa lagi? Dah masuk dalam TV dah baru ni. First time. Kenapa mau berani pergi bawa? Sudah tahu. Polis berjaya menahan sebuah kereta yang dipercayai memandu melawan arus bagi mengelakkan ditahan. Sekarang bahaya you masuk laluan salah ni. You pun tak tahu tak? You pun tak boleh cakap. Betul-betul. Sekarang ni you dah pengaruh. Bukan. Tadi saya tengok ni lock-lock tu, saya dah masuk. Dah, dapat. Turun dulu. Ini salah, jalan salah ni, tak boleh masuk jalan ni. Jadi sekarang saya... You duduk sebelah sana. Duduk sebelah sana. Lelaki ini dibawa pihak polis untuk menjalani saringan awal pernafasan menggunakan alat screening device 2 SD2 bagi mengesan kandungan alkohol dalam badan. Naikkan 50 saja, faham? Lebih 50 kita angkat you balik balai. Okey, tiup dalam ni. Masuk dalam mulut lepas tu you tiup. Itu tak tiup. Tiup. Itu tak tiup, boy. Itu macam. Faham? Tak ada angin pun tak ada ni. You tiup kuat-kuat. You tengah you mau tiup ke tak mau tiup? You buat betul-betul? Buat betul-betul. Tak ada boy, itu hisap. Tiup. Buat. 226 boy. Saya dah dekat kereta nanti kita bawa ini kan balai. Ya. Dia dekat kereta ni, nanti kita bawa di balai. Kita mau cek kali kedua dekat balai. Ada satu lagi alat mesin. Ya. Jadi pada 50 kita Dalam operasi sama, wanita ini mendakwa hanya mahu pulang ke rumah yang berhampiran dari lokasi sekatan jalan raya apabila ditanya pihak polis pada awalnya. Bos, saya punya rumah sini saja, Jalan Kepunyor. 303 ini punya alkohol. Okey. Okey. Sudah melebihi had yang dibenarkan. Okey. Had yang dibenarkan sekarang 50 saja. 50 mg. Kita nak tengok berapa lebih. Sudah lebih berapa? Sekarang kami terpaksa tahan you, bawa balik you balai dengan deposit. Buat satu report dan you akan naik mahkamah nanti. Nanti dekat balai kita akan test you satu kali lagi ya. Okey. Ada satu lagi alat dekat balai. Okey. Kalau tak mau pergi balai boleh? Tak payah kena pergi. Kita pergi juga. Balai mana tu? Dekat Jembatan Ni Road. Okey. Ya. Nanti polis akan pandu you punya kereta ya. Okey. Okey. Pemandu yang gagal ujian awal pernafasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut untuk menjalani ujian seterusnya menggunakan mesin Evidential Breath Analyzer EBA untuk mengesahkan kandungan alkohol dalam badan. Operasi yang dijalankan di Jalan Anson ini mensasarkan pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol dan pihak polis juga turut memeriksa setiap kenderaan yang melalui jalan ini. Lain pula kisahnya dengan pasangan kekasih ini. Lelaki ini yang dipercayai mula bertindak agresif apabila polis cuba menahan teman wanitanya. Dia juga mengancam juru kamera kami yang sedang merakam aksinya. Siapa yang kita pasal? Kita nak tahu, nak tahu. Saya tahu sebab yang I masih you kalau boleh lah, supaya lokal saya tak apa, jangan risau. Tidak, you jangan ajak kami mau ke mana. Kami nak betul itu, I faham. Tapi sebab dia yang jaga saya. Kita tak kira itu. Tidak. Kita kira apa yang mau kita mau cari. Ambil video lagi ya?
Itu. Girlfriend ke? Confirm mak ambil video lagi ya? Cuba saya pun nak marah dia. Mai, dari tadi lagi ni, Mai. Ha? Masih siap. Saya mau test dia juga. Mai. You tepi. You duduk sana. You pergi sana. Sebab masih siap. Betul. Dia pegang tadi yang kota. Yang kacau. Sabar, bangun boy. Masih siap. Bangun. Sini lah. Jangan buat drama sini. Masih siap. Bangun. Jangan buat drama sini. You sendiri cakap dia tak minum. Mai. Dulu tu. Tak boleh tak. Buka air tak payah. Keluar. Masih siap. Dia keluar kereta. Keluar. Jadi. You saja. Mai. Hei. Kuat, jangan pegang. Masuk dalam mulut tiup. Pun lah. Pun. Kuat. Moi, ini alat pun tak jalan lah. You blow kuat. Ternyata bacaan kandungan alkohol wanita ini melebihi kadar yang ditetapkan, iaitu sebanyak 50 mg. You sendiri cakap dia tak minum. Orang lain yang buat kereta. Bawa balik. Hasil operasi sebanyak 44 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan dan 3 individu ditahan di bawah Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2020. Jika disabit kesalahan boleh didenda maksimum RM30,000, penjara sehingga 2 tahun serta hilang kelayakan lesen selama 2 tahun. Operasi tamat jam 3 pagi. Laporan Iman Syafiq Jamaluddin, 999. Untung RM5.50 lah. Untung pun 50. Masuk 50, untung 50. 50 payah. Itu kira modal balik, dapat modal. Usaha membantras sindiket judi dalam talian terus digerakkan oleh pasukan polis daerah Serdang. Pelbagai helah berjaya dikesan, termasuk pusat perjudian yang beroperasi selama 24 jam sehari di sebalik premis penjualan alat telekomunikasi. Malah ada juga yang beroperasi secara rahsia di premis bertingkat. Serbuan dijalankan oleh IPD Serdang dan digerakkan sendiri oleh Ketua Polis Daerah ACP Razali Abu Samah. 14 tahun ikut bapa saudara menguruskan pusat perjudian dalam talian dan ini kali pertama ditahan. Itu jawapan yang diberikan seorang penjaga premis pusat judi online ketika ditahan dalam serbuan Ops Dadu Khas di Pusat Komersial Batu 13, Puchong. Menurut Ketua Polis Daerah Serdang, serbuan dilakukan hasil daripada risikan selama 5 hari dan mensyaki wujud kegiatan yang melanggar undang-undang di premis ini. Difahamkan pemilik pusat judi ini turut memasang kamera litar tertutup di bahagian pintu masuk bagi memastikan kehadiran pelanggan disaring terlebih dahulu. Dalam serbuan jam 10 malam ini, 2 orang warga emas berusia 70 dan 77 tahun bersama 10 pemain termasuk seorang warga asing ditahan kerana disyaki menjadi pemain yang bertaruh secara dalam talian. Tak, saya main kurang kali ni. Kadang-kadang dia nak. Tapi angkat dia ni pakai dokong ni apa? Tolak lah. Yes, true. Pakai tongkat. Tongkat. Mana tongkat? Tongkat selama. Boleh angkat satu-satu lah. Terus. Saya tolong tolak. Tolong angkat dari atas. Hasil risikan juga mendapati premis ini telah beroperasi selama 4 tahun dan segala bentuk promosi dilakukan melalui laman sembang digital. Lelaki tempatan berusia 36 tahun yang mengaku sebagai pemilik premis ini turut mendakwa kononnya mula berjinak dalam perniagaan haram ini sejak 22 tahun lalu. Saya kerja ni macam Sudah lama lah buat ni? Sudah lama. Berapa modal buat ni? Banyak modal? Budak kecil 18 tahun. Sudah ikut saya main pakcik. Jaga game. Jaga game lah. Memang main game dari dulu lah. Tak tahu main. Yalah, you tak ada main tapi suruh orang main lah. Menurut Ketua Polis Daerah Serdang, 4 pekerja yang terdiri daripada 3 wanita dan seorang lelaki warga asing dipercayai tinggal di 2 bilik khas di premis sama. Macam mana gajikan dia ni? Pasal menggajikan dia? Dia bukan ada permit kerja. Pasal
Orang kerja susah cari. Berapa banyak gaji dia? Ayah, 1,200. 1,200. Kau dah bikin macam tak betul lah. Ini sudah PKP satu hal sudah langgar. Ya. Betul. Buka ni kedai bagi kedai judi macam ni. Bagi tak maulah macam tu. Bagi susah orang. Betul. Baik. Public sudah komplain. Main ni macam. Betul. Kesemua yang ditahan di kompaun kerana melanggar syarat PKPB dan dibawa ke IPD Serdang untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Manakala dalam serbuan berasingan, IPD Serdang berjaya membongkar sebuah lagi premis judi yang berselindung di sebalik kedai menjual alat telekomunikasi. Menerusi maklumat orang awam, Obdadu digerakkan pihak polis pada jam 10.30 malam di sekitar Taman Bukit Sedang, Seri Kembangan. Pemeriksaan mendapati pelanggan yang terlibat dalam pertaruhan wang di premis ini terdiri daripada golongan warga asing. Kira you main sikit-sikit. Makan sajalah. Sana duduk. Makan sajalah. Banyak untung ke banyak rugi? InsyaAllah untung pun RM50 lah. Untung pun 50. Masuk 50, untung 50. 50 paling lah. Itu kira modal balik dapat modal. Makan dia masuk. Umur berapa tahun? Umur berapa tahun? 2, 3. Main lagi. Bet lagi. Menurut Ketua Polis Daerah Serdang, ACP Razali Abu Samah, pusat judi online ini dipercayai beroperasi selama 24 jam ketika musim Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Kita juga telah membuat tangkapan kepada pemain-pemain, iaitu penjaganya adalah satu lelaki warga asing, iaitu daripada Bangladesh, dan 2 lelaki Cina tempatan. Selepas itu juga pemainnya adalah 3 lelaki Myanmar, 2 lelaki Nepal dan juga 1 lelaki Bangladesh. Dalam serbuan ini juga kita telah dapat merampas sebanyak 1 unit komputer, 16 laptop, 2 unit tab, 3 telefon bimbit, 1 unit modem dan juga wang tunai kita rampas sebanyak RM910. Kesemua yang ditahan berusia di antara 28 hingga 51 tahun dan dituduh di bawah Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Operasi tamat jam 1 pagi. Seorang anggota pasukan gerakan ARM PGA yang bertugas di pos sempadan Malaysia Thailand maut ditembak. Difahamkan ketika kejadian berlaku, mangsa Korporal Baharudin Ramli sedang bertugas bersama seorang lagi anggota PGA, Korporal Norihan anak lelaki Tari yang turut cedera parah. Insiden serangan itu dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket penyeludupan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tunku Fauziah, Kangar, Perlis, manakala seorang lagi anggota PGA yang cedera dilaporkan kritikal dan masih menerima rawatan di hospital yang sama. 2 peniaga buah antara yang ditahan kerana terlibat dengan sindiket pengedaran dadah. Hasil serbuan di 4 lokasi berasingan, Polis Pulau Pinang berjaya menahan 6 individu termasuk dalang utama, isteri dan ibunya. Pelbagai jenis dadah bernilai RM8.1 juta turut dirampas. Sindiket ini dipercayai aktif sejak awal tahun ini dan menggunakan bungkusan minuman teh bagi mengaburi pihak berkuasa. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 20 November, seorang peniaga dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat atas dakwaan membunuh bekas isterinya
di sebuah gudang kosong di Jalan Air Hitam, Yong Ping, 6 November lalu. Tiada sebarang pengakuan dicatatkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Izzati Muhammad. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman mati mandatori. Mahkamah menetapkan 23 Disember 2020 bagi sebutan semula kes. Polis menumpaskan sindiket pelaburan haram membabitkan kerugian RM21 juta dengan penahanan 10 individu termasuk dalang utama dikenali sebagai Joe Kedah di 4 lokasi berasingan Khamis lalu. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaakob, serbuan dijalankan selepas pihak polis menerima 72 laporan oleh mangsa yang dijanjikan keuntungan pelaburan di antara 5 sehingga 8%. Suspek masih dalam tahanan reman dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Polis merampas 96.39 kilogram dadah bernilai RM4.8 juta selepas menumpaskan sindiket penyeludupan dadah didalangi warga tempatan. Hasil serbuan di sekitar Selangor, Kuala Lumpur dan Pahang pada 17 November lalu, pihak polis berjaya menahan 6 individu berusia 34 sehingga 56 tahun, termasuk seorang wanita warga asing. Kesemua suspek direman dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Terima kasih kerana setia bersama kami di episod kali ini. Segala laporan yang kami sediakan adalah demi kepentingan anda. Semoga dijadikan iktibar dan tauladan di masa akan datang. Ingat, jenayah membawa padah. Sekian saja dari kami. Saya Sofia Nur Solehatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.